maklum tadi melihat tentang perkembangan Islam di Asia Barat. Jadinya saya juga nak maklumkan kepada pelajar, saya tak dapat memenuhkan masa seperti yang dijadualkan kerana saya mempunyai satu kelas lain. Jadinya kelas itu pun 3 sehingga 7. Jadinya saya akan berkongsi beberapa maklumat dan sebagai gantian kepada sama lagi yang dapat penuhi waktunya itu, saya tinggalkan pelajar nanti dengan 3 video insyaAllah. Jadinya selain daripada itu juga saya akan serahkan kepada Dr. Yunus nanti nota berkaitan dengan berkaitan dengan tajuk pada minggu ini. Jadinya dalam nota itu nanti ada juga rakaman audio yang pelajar boleh rujuk dan lihat jika mempunyai sebarang masalah. Selain itu juga dalam slide yang terakhir tu, dalam yang saya tinggalkan pada Dr. Yunus tu, saya akan bagikan saya punya email, jadinya pelajar boleh hubungi jika ada sebarang pertanyaan. Jadinya untuk hari ini kita cuba untuk present saya punya ni, tapi sementara saya nak present tu, boleh tak pelajar tolong bagi tahu saya apa dia agaknya yang dikatakan sebagai Asia Barat tu? Apa boleh jawab? Apa agaknya Asia Barat? Ada siapa-siapa nak cuba? Apa Asia Barat? Diam je semua. Apa agaknya Asia Barat? Cuba, siapa nak cuba? Sila. Bahagian Arab. Betul lah tu. Asia Barat itu, terima kasih terima kasih pelajar yang jawab tadi tu. Betul lah, Asia Barat tu merujuk kepada kawasan, salah satu negaranya adalah Yaman. Jadi Yaman tu kita merujuk pada kawasan yang terletak di tanah, kata student yang jawab dekat chat ni, dia kata Timur Tengah. Betul juga tu, Timur Tengah ni, Asia Barat ni dia ada banyak dia punya istilah. Jadinya istilah kalau kita tengok pada awal dulu, dia akan dikenali sebagai Timur Tengah. Jadinya Timur Tengah itu dia merujuk kepada kawasan yang juga kita kenali hari ini sebagai Semenanjung Tanah Arab. Yang Semenanjung Tanah Arab Laut Muslim ni dia biasa tengok macam ada Mekah, Madinah, lepas tu negara-negara lain seperti yang disebut tadi, Yaman, ada Oman, ada Bahrain. Kemudiannya kalau kita tengok buku-buku sarjana yang tulis di awal 20 abad, dia akan merujuk Asia Barat ini dengan nama Levant. Levant ini kebanyakannya dia merujuk kepada kawasan yang kita kenali sebagai Jerusalem, kawasan yang hari ini menjadi pertelingkahan Israel dengan Palestin. Jadinya kawasan Levant ini dianggap sebagai kawasan yang penting dalam sejarah manusia. Jadinya Asia Barat, kenapa saya gunakan istilah itu? Istilah itu pada istilah kita sebelah timur ni, diorang ni terletak di kawasan Asia yang lokasinya di barat. Jadinya kita panggil Asia Barat. Jadi apa agaknya kepentingan untuk kita mengetahui tentang perkembangan Islam sekarang ni? Kenapa kita nak kaji tentang sejarah di tempat yang sangat jauh dengan kita? Jadinya untuk menjawab kepada soalan itu, saya rasa kita boleh melihat kepada
pertama, siapa yang ada di Asia Barat itu. Jadi yang pertama sekali, orang yang ada di Asia Barat itu majoritinya adalah orang Islam, orang Muslim. Jadinya orang-orang di Asia Barat ini dia memberi kesan pada di sini, di Asia Tenggara dan juga di Malaysia khususnya. Perkembangan-perkembangan yang terjadi di Asia Barat memberi kesan kepada kita dan membentuk kita punya sejarah dan juga memberi pengaruh yang sangat besar kepada kehidupan kita sehingga kini. Jadinya apa bendanya? Sebagai contohnya, kalau kita tengok Asia Barat ini adalah sebagai contohnya kawasan Mekah dan Madinah yang saya sebut. Jadinya pemahaman masyarakat kepada prinsip ajaran agama Islam itu datang daripada kawasan Asia Barat. Kemudiannya dalam abad ke-19, abad ke-20, maksudnya dalam perkembangan dari di Asia Barat memberi kesan kepada kita sebagai masyarakat di Malaysia ini. Kalau kita tengok kajian terkini sebagai contohnya, perkembangan di Malaysia bergantung kepada sumber ataupun negara Saudi Arab Saudi sebagai contohnya. Kemudian kalau kita tengok perkembangan yang berlaku semasa Perang Dunia Pertama sebagai contohnya, kalau siapa-siapa kalau ada orang Kedah di sini, kita tengok sebagai contohnya orang Kelantan terjadinya pemberontakan Tok Janggut yang mana menyebabkan British telah melakukan ketenaan mengalahkan Tok Janggut ini. Kenapa perkara itu terjadi? Ini kerana British melihat Tok Janggut sebagai orang yang menjawab ataupun orang yang memberi respon yang positif kepada yang dibuat oleh kerajaan Uthmaniyah. Mereka bimbang bahawa orang-orang di Malaysia, di Tanah Melayu ketika itu akan memberontak dan melawan British dan itu adalah pada kebanyakan ekonomi British di Tanah Melayu. Kenapa itu dianggap sebagai ancaman? Ini kerana Tanah Melayu ataupun kawasan Malaysia ini adalah kawasan yang strategik, yang sangat penting kepada kerajaan. Perkembangan yang berlaku di Asia Barat, dia memberi kesan kepada kita di kawasan Tanah Melayu ataupun di Malaysia ini. Jadinya disebabkan makanya anggapan penting untuk semua pelajar untuk mengetahui tentang perkembangan Islam yang ada di Asia Barat. Contoh hari ini di kawasan Asia Barat tu ada gerakan ISIS, ada gerakan sebagai contoh kepada kajian sarjana dalam tahun 2019, tahun 2020, kebanyakan daripada mereka mengaitkan bahawa orang di Malaysia ini ada yang terlibat dengan gerakan teroris sebagai contohnya. Yang macam mana kita nak memahami, bagaimana kita nak menafikan atau bagaimana kita nak melihat dengan lebih rasional kepada perkara itu, penting untuk kita memahami apakah sejarah yang terjadi Asia Barat kawasan yang dianggap sebagai tanah Arab itu. Jadinya di dalam kuliah ini kita akan melihat dua zaman. Zaman yang dikenali sebagai zaman awal Islam dan juga zaman Muslim. Jadi kenapa dekat sini saya gunakan nama Islam, dekat sini saya gunakan Muslim. Dia ada perbezaannya di sini. Zaman awal Islam merujuk kepada perkembangan awal agama. Sendirinya saya akan melihat kepada zaman Nabi Muhammad dan juga zaman Khulafa Ar-Rashidin. Selepas daripada itu, kita akan melihat kepada kerajaan-kerajaan yang ditubuhkan oleh orang Islam. Jadi saya merujuk itu sebagai zaman kerajaan Muslim. Jadinya banyak kerajaan Islam ini, tapinya dalam kuliah ini saya akan menumpukan hanya kepada zaman kerajaan Uthmaniyah. Okey. Sebelum siapa-siapa tanya setakat ini apa yang dikatakan sebagai Asia Barat dan juga apa yang saya nak student tengok skop tu. Apa yang dikatakan. Setakat ni boleh faham tak?
Boleh. Di halaman tu maksudnya tu kan macam mana tu. Okey, kita tengok kepada slide yang kedua. Okey, dalam slide yang kedua ni saya nak bercakap tentang zaman awal Islam merujuk kepada zaman Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad ini? Nabi Muhammad dalam kepercayaan agama Islam adalah rasul ataupun nabi yang terakhir daripada keluarga ternama dalam kalangan orang Quraisy. Kenapa saya katakan keluarga ternama? Ini kerana ahli keluarganya, bapanya, datuknya, bapa saudara merupakan hubungannya yang dihormati dalam kalangan masyarakat Quraisy. Jadinya dia ini daripada keturunan Bani Hashim. Nabi Muhammad ini dia mempunyai perjalanan sedih di ini pada awal kehidupannya sebelum dia lahir ke dunia, ayah dia telah pun meninggal. Kemudiannya masa dia umur 5 tahun, mak dia, ibunya telah musafir ke Yasrib dengan tujuan untuk melawat kubur bapanya. Tetapi di dalam perjalanan tersebut, ibunya Aminah telah meninggal dunia. Jadinya meninggal dunia pada waktu Nabi berumur 6 tahun. Jadinya pada umur 6 tahun dia ni telah pun menjadi seorang yatim piatu. Jadinya akhirnya Nabi ini dipilih oleh bapa saudaranya, dididik dengan pengetahuan serba sedikit dalam perniagaan, tetapi dia banyak bekerja sebagai penternak. Jadinya Nabi Muhammad ini dia disenangi orang. Kenapa dia disenangi? Ini kerana dia hidup pada zaman yang ini, zaman sebelum Islam, zaman yang dikenali sebagai zaman jahiliah. Jadi dalam zaman jahiliah itu manusia sangat rendah, orang kebanyakannya tidak beramanah. Tetapi Nabi Muhammad ini dia dikenali sebagai seorang yang sangat menjaga amanah, seorang yang dirujuk dalam masyarakat. Mereka mempunyai perselisihan. Jadinya disebabkan oleh sifatnya, disebabkan oleh kebijaksanaannya, Nabi Muhammad itu dipandang tinggi oleh masyarakat yang hidup sebelum zaman Islam. Jadinya, saya rasa semua dah tahu bahawa mulanya dia adalah seorang yang beragama Hanif. Ini bermaksud dia tidak dia bukan penghanut agama Islam. Agama Islam belum diturun. Pada zaman ini, masyarakatnya terbahagi kepada dua. Dua kumpulan itu, orang jahiliah ini, dia merujuk kepada satu kumpulan yang dikenali sebagai orang Arab. Arab Hadari ini merujuk kepada orang Arab yang tinggal di kawasan bandar. Mereka ini adalah orang yang hidup berasaskan kepada kebanyakan mereka merupakan golongan peniaga. Jadinya selain daripada peniaga, mereka juga adalah golongan orang yang bertukang. Dia orang ni orang yang mencari sumber hidup tu berasaskan kepada dua ni. Golongan Hadari, diorang ini adalah orang yang tinggal di bandar, mereka adalah golongan peniaga dan bertukar. Ini akan diperniagakan oleh orang ini, mereka ni meniaga perfume, lepas tu dia meniaga rempah ratus. Tetapi salah satu daripada perniagaan yang terpenting ini, mereka ini adalah peniaga yang bergantung kepada kepercayaan masyarakat pada waktu itu. Jadi selain daripada peniaga, diorang ini juga
adalah golongan apa yang diorang buat ni? Diorang buat rumah ke? Tak. Kebanyakan daripada mereka adalah orang yang membuat berhala. Jadinya golongan Hadari ini adalah orang yang bergantung kepada agama berhala. Maksudnya kelangsungan hidup mereka bergantung kepada kepercayaan masyarakat kepada berhala ini. Jadinya itulah. Kemudian golongan kedua adalah golongan yang dikenali sebagai golongan Badui. Golongan Badui ini, kalau tadi orang ni adalah orang dekat bandar, orang Hadari ni, Badui adalah orang yang kawasan padang pasir. Mereka ini adalah orang yang mempunyai segala ciri yang dikaitkan dengan masyarakat yang jahiliah ini. Mereka adalah masyarakat yang berasas pada sistem asabiah. Maksudnya orang yang hidup berasaskan kepada semangat perkauman. Mereka ini tidak mempunyai sistem kehidupan itu. Kebanyakan daripada mereka adalah orang yang hidup berasaskan kepada kerja yang berkait dengan pertanian, dan orang ini yang berni ataupun diorang ini orang yang jauh daripada ketamadunan. Jadinya ada dua kumpulan orang dalam yang hidup dalam zaman jahiliah ini. Dua-duanya mempunyai prinsip yang dikenali sebagai prinsip inequality. Maksudnya prinsip ketidaksamaan dalam masyarakat. Maksudnya dia akan hidup mengikut kabilah ataupun mengikut dia punya jurai keturunan. Ada orang yang mempunyai taraf yang tinggi, ada orang yang mempunyai taraf hana, dan juga mempunyai taraf yang dianggap sangat rendah, iaitu golongan hamba. Kemudiannya dalam kalangan masyarakat jahiliah, terutamanya golongan Badui, wanita tidak mempunyai sebarang yang istimewa. Wanita dianggap sebagai barang dagangan. Wanita juga dianggap sebagai satu perkara yang memalukan. Jadinya zaman jahiliah ini dia mempunyai ciri-ciri yang bertepatan dengan ketamadunan manusia. Jadi apabila Islam datang, Islam itu mula diwahyukan kepada Nabi Muhammad pada tahun 600. Jadinya Islam dia datang dengan wahyu pertama yang berkisar tentang kewajipan ataupun tentang apa yang dengan ilmu, knowledge, ikra. Maksudnya bacalah. Dalam Islam, prinsip yang awal yang diperkenalkan kepada masyarakat adalah prinsip yang berkait dengan ilmu. Jadi prinsip ilmu yang dibawa oleh Islam itu dia menghapuskan apa yang ada di dalam masyarakat jahiliah. Dia menghapuskan inequality tadi dan berkenal baru yang sangat penting dalam Islam yang dikenali sebagai prinsip persamaan. Dalam Islam, prinsipnya sesiapa sahaja yang takwa kepada Allah dianggap orang yang paling baik. Kalau tak, makanya semua orang itu dianggap sebagai orang yang sama. Okey, itu prinsip sosialnya. Islam juga membawa berasaskan kepada rasional. Prinsip yang mana setiap sesuatu itu mestilah berasaskan kepada bukti dalam sains. Jadinya ikrar
dia membuat satu pemikiran baru yang tidak sesuai dengan budaya dan cara hidup yang ada dalam kalangan masyarakat jahiliah. Jadinya pengenalan Islam yang berasaskan kepada Iqra adalah sesuatu yang dialu-alukan oleh masyarakat Arab jahiliah. Jadinya saya tuliskan di sini bahawa pengenalan Islam di Mekah itu dia bermula pada 613 Masihi. Apa beza pengenalan dan juga permulaan? Permulaan bermaksud tahun Nabi mendapat wahyu. Dia dapat wahyu pada 610 Masihi. Melalui wahyu itu dia tahu tentang agama Islam. Tetapi dalam tempoh 3 tahun pertama, Nabi Muhammad tidak memikirkan tentang agama Islam, bahkan dia mempraktiskan Islam itu secara rahsia. Jadinya itu adalah zaman permulaan Islam. Zaman permulaan Islam ikutnya sengaja. Kemudiannya 3 tahun selepas itu zaman permulaan Islam ini dia bertukar dengan satu zaman baru yang dikenali sebagai zaman pengenalan Islam ini. Zaman pengenalan Islam itu merujuk kepada keadaan yang mana Islam itu diperkenalkan kepada masyarakat umum. Okey, siapa masyarakat itu? Diperkenalkan kepada masyarakat yang ada di Mekah, masyarakat Arab jahiliah. Dia diperkenalkan kepada orang Hadari dan dia juga diperkenalkan orang Badui. Tapinya di peringkat awal Badui ni dia susah dia nak dapat Islam ni sebab mereka ni di kawasan luar bandar. Nabi memperkenalkan ataupun dakwah itu di kawasan. Jadi orang yang mula menerima ataupun mula mendapat tahu tentang Islam ini adalah golongan Hadari. Okey, apa yang Islam bawa? Islam membawa satu ajaran pun agama yang baru yang berasaskan kepada tauhid. Apa dia tauhid? Tauhid adalah satu agama yang berhala. Tuhan itu adalah satu. Berhala tidak boleh disembah. Jadi sekarang ini bila ajaran ini kepada masyarakat Arab yang ada di kawasan Mekah ini, agaknya apa respon masyarakat kepada ajaran tersebut? Agak-agaknya apa respon masyarakat kepada saya rasa yang ni semua orang dah tahu, kita dah belajar dulu daripada peringkat sekolah. Agama Islam ni diterima ke tak oleh orang Arab ni di Mekah pada peringkat awal? Tidak. Kenapa dia tidak diterima? Kalau kita tengok kepada slide saya dah conteng-conteng ni, agak-agaknya kalau kita tengok secara rasional, kenapa dia orang tak boleh terima agama tauhid ni? Ada siapa-siapa boleh teka? Kalau tengok kepada yang diconteng-conteng ni. Diorang sembah bahala. Sebab dia orang sembah bahala. Sekarang ni dia orang tak nak tukar, betul lah tu. Tapinya ada lagi bukti, ada lagi alasan yang lain tak? Kalau kita tengok, kalau dia terima tauhid ni, apa kesan kepada dia orang punya sumber kehidupan? Apa kesan kepada golongan peniaga? Apa kesan kepada golongan yang bertukang ni? Ada siapa-siapa boleh macam mana? Ekonomi dorang terjejas. Perniagaan. Macam mana? Ekonomi perniagaan diorang akan jadi macam mana? Ekonomi diorang jadi macam mana? Menurun.
rugi. menurun. Lagi Dia rugi. kenapa? Sebab Kenapa agaknya? Ha, Sebab mereka biasa sebab main kalau riba. dia menerima, biasa main riba, betul lah tu. Biasa riba, dia dalam Islam dia tak boleh menerima riba. Tapi kalau kita kalau tengok kepada yang ini, yang dekat slide ni, agak-agaknya kalau dia terima Islam, dia boleh berniaga lagi tak? Dia buat berhala lagi tak? Penerimaan kepada Islam akan menyebabkan diorang hilang dia punya perniagaan. Kalau dekat Mekah tu ada orang akan datang Mekah ini, dia tu kalau korang tengok dalam bahasa Inggeris, Mekah ni apa maksudnya? Mecca of people. Apa maksud dia dalam bahasa Inggeris? Cuba tengok dekat Google, korang tak apa maksud? Mother of all settlement. Mother of all Settlement. settlement. Lagi, kalau sekarang ni, kalau zaman sekarang ni, Mecca tu biasa orang panggil apa? Itu merujuk. Dia tengok lagi dekat Google. Ada siapa-siapa lagi yang jumpa terjemahan yang lain? Mecca. Sebabkan saya nak kejar masa ni, jadinya saya jawab sendiri. Mecca itu bermaksud kawasan perjumpaan manusia, kawasan yang menjadi tempat tumpuan masyarakat. Jadinya Mekah ini adalah tempat masyarakat untuk aktiviti perniagaan. Jadinya orang yang duduk di Mekah, golongan hadari ini adalah golongan peniaga, dan apa yang dia peniaga, apa yang diorang jual yang paling penting ada. Jadi pengenalan Islam itu adalah satu ancaman kepada diorang punya kehidupan. Ancaman macam mana? Kalau Islam itu berkembang, perniagaan berhala akan runtuh. Orang tak akan datang ke Mekah. Orang datang ke Mekah untuk tawaf keliling Kaabah tu, untuk menghormati berhala-berhala, dan kemudian diorang ini akan balik ke tempat diorang tu beli berhala-berhala yang dijual oleh peniaga ini. Jadinya pengenalan Islam di Mekah pada peringkat pertama itu mendapat tentangan yang sangat hebat, tidak diterima. Jadi kurang daripada itu, bila Islam itu tidak diterima, makanya kita dapat melihat bahawa Islam di Mekah adalah sesuatu yang tidak berkembang. Tapinya keadaan berubah apabila sejarah Islam itu masuk kepada peringkat yang tiga ini dikenali sebagai zaman penyebaran Islam. Zaman penyebaran Islam ini bermaksud Islam diterima secara besar-besaran. Kenapa penyebaran Islam berlaku? Tengok kepada satu peristiwa yang dikenali sebagai peristiwa hijrah. Apa dia peristiwa hijrah ini? Peristiwa hijrah merujuk kepada peristiwa orang Islam di Makkah, mereka berpindah ke Madinah. Jadinya perpindahan ni dibuat macam mana? Semua orang pergi sekali ke macam mana? Perpindahan ini dibuat secara rahsia, di dalam gang kecil. Kalau kita tengok kepada sejarah, dia kata rombongan yang pertama tu dia orang pergi menyorok tu cuma 70 orang. Dan dia punya rombongan yang pertama ni dia pergi pada tahun 602, maksudnya 12 tahun selepas Islam diperkenalkan.
Kemudiannya Nabi dia berhijrah pada tahun 623 Masihi. Hijrah daripada Madinah ini, dan penghijrahan Nabi itu dianggap sebagai peristiwa yang sangat penting kerana penghijrahan Nabi itu membolehkan wujudnya satu pentadbiran baru yang dimiliki orang di Madinah. Jadinya pentadbiran baru itu dirujuk kepada penubuhan kita panggil sebagai masyarakat ataupun sistem sosial masyarakat Muslim sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah ini dia ada banyak perkara, dia ada banyak fasal, tetapi fasal yang penting sekali saya kira saya boleh tengok. Yang pertama, dia menetapkan bahawa ketua di dalam masyarakat yang ada di Madinah itu adalah Nabi Muhammad. Jadinya Nabi Muhammad diiktiraf sebagai memutuskan semua urusan yang berkait dengan masyarakat. Dan kemudian tema yang kedua adalah tentang sosial. Apa yang ada dalam sosial ini? Piagam Madinah semua orang ada tidak boleh bermusuhan sesama mereka. Apa maksud bermusuhan ini? Setiap orang mesti menghormati antara satu sama lain dan tidak membezakan dengan asal. Kemudiannya yang ketiga adalah dia memberikan jaminan hak. Apa maksud jaminan hak ini? Dia merujuk kepada kebebasan beragama. Apa maksud kebebasan beragama? Ini kita kena tahu dan faham kepada siapa yang menduduki Madinah ini. Madinah ini dia ada dua kumpulan yang paling satunya adalah orang Arab. Orang Arab ni dia ada dua kumpulan. Kedua kumpulan orang Arab ni dia sentiasa bergaduh. Satunya adalah Aus, satu lagi adalah Hazraj. Orang yang besar, kumpulan yang besar adalah Hazraj. Tapinya diorang ni memang selalu bergaduh dan kadang Hazraj menang, kadang Aus menang. Lepas tu kumpulan yang kedua adalah golongan Yahudi. Kumpulan ini dengan agama yang berbeza dengan orang Arab ini. Jadinya kebebasan beragama bermaksud orang Yahudi dibenarkan untuk mengamalkan dan mempraktikkan ajaran tanpa diskriminasi. Jadinya kebebasan beragama ini menyebabkan orang Yahudi ini dia memberi kerjasama kepada pentadbiran Yahudi. Daripada itu Madinah muncul menjadi sebuah kawasan yang dianggap sebagai mempunyai kelebihan dan juga orang kata maju dalam zaman Piagam ini berlangsung. Tetapi keadaan itu kemudiannya berubah apabila orang Yahudi ini dia mula mencabuli perjanjian yang dalam Piagam itu, dan ekoran daripada itu orang Yahudi ini yang pertama sekali Bani Qainuqa, Bani yang paling besar dalam Yahudi itu dia keluar daripada, dihalau keluar daripada Madinah, dan iaitu Bani Nadir dia orang juga dihalau keluar daripada Madinah apabila mereka belot kepada orang Islam dalam perang Uhud. Okey. Sekarang ini dalam zaman Islam ini telah mencapai, orang kata telah mencapai tahap yang sangat bagus. Maksudnya ramai dah orang menerima Islam. Tapi Nabi Muhammad ni dia berasal dari Mekah dan dia telah melalui beberapa tahun yang mana dia tidak boleh pulang ke kampung halamannya dan dia tidak boleh mengerjakan haji ataupun umrah. Jadi apa yang dibuat
setahun diorang duduk dekat Madinah ni, diorang telah Nabi dan para sahabatnya telah membuat perjalanan untuk pulang ke Mekah. Apabila dia nak pulang ke Mekah, tak ikut jalan yang biasa orang lalu sebabnya dia takut kena serang. Jadi dia orang ikut jalan yang jauh. Bila dia orang ikut jalan yang jauh sampai ke Hudaibiyah, ini jaraknya terlalu dekat dah dengan Mekah, maksudnya semangat untuk melaksanakan umrah. Tapinya bila dia orang sampai dekat situ, dia orang ni disekat oleh orang Quraisy. Bila dia orang ni disekat oleh orang Quraisy bagi tahu dia orang ni tak boleh masuk ke, kalau masuk juga ke Mekah, dia orang akan diserang, dia orang akan orang Quraisy akan melancarkan peperangan. Kurang daripada itu, Nabi sedar kalau dia masuk buat macam itu juga, orang akan menghadapi risiko. Jadi apa Nabi Muhammad buat? Dia menghantar Uthman bin Affan untuk pergi berunding. Jadinya di dalam perundingan tersebut, mereka bersetuju untuk berpegang kepada perjanjian yang dikenali sebagai perjanjian Hudaibiyah. Apa dia perjanjian Hudaibiyah ini? Perjanjian Hudaibiyah itu dia menjamin bahawa dalam tempoh 10 tahun orang Arab di Madinah akan berada dalam tempoh perdamaian. Maksudnya 10 tahun diorang takkan berperang. Selepas daripada itu, diorang setuju kalau ada orang Islam, orang lepas masuk Islam, orang Islam kena pulangkan dia balik semula kepada keluarganya di Mekah. Itu persetujuan yang kedua. Kemudian persetujuan yang ketiga adalah kalau ada orang Islam di Madinah, tiba-tiba kalau dia lari ke Mekah, orang di Mekah tidak bertanggungjawab untuk pulangkan kepada orang Islam di Madinah. Jadi nampak macam tak adil, tetapi dibuat orang Islam kerana mereka mahukan perdamaian selama 10 tahun itu, dan mereka mahukan syarat yang terakhir iaitu orang Islam dibenarkan untuk mengerjakan umrah. Tapinya itu diorang boleh buat umrah ni, tetapi tak boleh tahun tu diorang kena balik, diorang kena pergi tahun hadapannya. Jadinya perjanjian Hudaibiyah ni walaupun dia nampak tidak berpihak kepada orang, tetapi dia memberi kesan yang sangat besar kepada masyarakat Muslim dan dia diterima. Kenapa saya kata memberi kesan yang sangat besar? Perjanjian bermaksud orang adalah mengira bahawa Nabi Muhammad adalah ketua kaum yang mempunyai satu standard atau kedudukan yang sama dengan diorang. Jadinya sebab itu orang Islam terima. Jadinya dalam perjanjian Hudaibiyah ini, orang Islam boleh melakukan umrah, tetapi tidak lama selepas itu perjanjian Hudaibiyah itu dimungkiri oleh orang Arab. Jadi apabila dia kiri tak sampai setahun perjanjian ini sebenarnya, makanya Nabi Muhammad memutuskan untuk melancarkan serangan kepada Mekah. Jadi macam mana bentuk serangan itu? Dia tak pergi pegang orang, tapi menawan ke empat penjuru bandar Mekah. Maksudnya dia pergi setiap penjuru bandar Mekah dan kemudiannya dia menghantar utusan ke dalam bandar Mekah tu. Dia bagi tahu siapa yang duduk dalam rumah, maksudnya dia orang tak keluar melawan orang Islam, makanya dia orang akan selamat. Selain daripada duduk rumah masing-masing, Nabi kata siapa yang duduk dekat rumah masa tu dia orang ni duduk dalam Masjidil Haram. Maksudnya bila dia orang ini duduk dalam rumah berlindung dan tidak melakukan sebarang ancaman kepada orang Islam akan menjamin
dia bila ada seruan yang macam itu, makanya banyak orang di Mekah ini yang duduk di rumah dia orang sendiri dan akhirnya pihak Quraisy telah menyerah kepada pihak Islam. Artinya ekoran daripada itu menguasai Mekah dan peristiwa itu dikenali sebagai Futuhat Mekah. Futuhat Mekah ini adalah peristiwa yang merujuk di mana Mekah dimiliki semua oleh orang. Apabila berlaku peristiwa Futuhat Makkah ini, makanya Islam telah melalui satu fasa yang baru yang dikenali sebagai zaman pengukuhan Islam. Maksudnya itu dia secara besar-besaran. Jadinya dalam sejarah zaman Nabi Muhammad ini, kalau kita tengok dalam slide ini, boleh bahagikan kepada peringkat. Peringkat permulaan dia ada dekat mana? Dekat Mekah. Islamnya okey tak? Tak okey sebabnya orang tak terima dan dia disebarkan secara rahsia. Bila Nabi cuba ditolak secara besar-besaran, orang Islam dibunuh, orang Islam diancam, orang Islam dihina sebagai contohnya. Jadinya Islam tidak diterima dan disebabkan itu Nabi dijemput oleh orang datang ke tempat dia orang dan berfungsi sebagai ketua masyarakat. Jadinya apabila Nabi melakukan hijrah ke Madinah, proses penyebaran Islam itu berlaku dengan luas. Penyebaran Islam itu dengan luas, dia semakin kukuh apabila Nabi menguasai semula Mekah, ekoran daripada pencabulan kepada perjanjian yang dikenali sebagai perjanjian Hudaibiyah tadi. Jadi ini adalah zaman awal Islam. Okey, zaman awal Islam yang kedua merujuk kepada zaman Khulafa Ar-Rashidin. Zaman Khulafa Ar-Rashidin ini merujuk kepada zaman orang Islam oleh khalifah. Apa dia khalifah? Khalifah bermaksud pengganti kepada Nabi. Apa tugasnya? Tugasnya adalah untuk, dia ada dua. Satu untuk menjaga agama, satu lagi untuk mentadbir masyarakat. Jadinya khalifah ini dia bertanggungjawab kepada dua aspek ini. Khalifah kalau kita tengok dia berakhir dengan Khalifah Ali. Selepas daripada zaman Khalifah Ali ini, kalau kita tengok dalam sejarah Islam, ada pengkaji yang mengatakan bahawa Khulafa Ar-Rashidin adalah khalifah, tetapi orang yang memerintah selepas Khulafa Ar-Rashidin di dalam zaman kerajaan-kerajaan Islam itu, mereka ini kerana mereka lebih dianggap sebagai golongan raja ataupun golongan sultan yang memerintah melalui yang dikenali sebagai monarki. Jadinya itu perkara yang saya fikir student boleh lihat kepada sejarah dan korang boleh tengok nanti dalam huraian slide yang akan. Okey. Kita balik semula kepada zaman Khulafa Ar-Rashidin ni. Zaman Khulafa Ar-Rashidin ni dia ada 4 orang. Yang pertama adalah Khalifah, nama panggilan dia. Nama dia adalah Abdullah bin Uthman. Jadinya Abdullah bin Uthman ini dia memerintah dalam tempoh yang sangat pendek, dalam tempoh 2 tahun. Tetapi adalah khalifah daripada keseluruhan masyarakat Muslim dan dia menggariskan bahawa dia perlu ditaati oleh orang Islam selagi mana dia taat kepada agama. Khalifah ini, Abu Bakar ataupun Abdullah bin Uthman ini dianggap sebagai orang yang memperkukuhkan Islam kerana peranannya yang menolak golongan
riddah, golongan murtad. Apa dia golongan murtad ini? Golongan yang mengakui bahawa mereka adalah Nabi yang baru, ataupun golongan yang menolak untuk membayar zakat, golongan yang murtad. Jadinya Abu Bakar memastikan semua golongan ini sebagai yang diketuai oleh ataupun yang biasa kita dengar dalam sejarah sebagai contohnya Musailamah Al-Kazab dan juga dia punya pasangan suami isteri ni Sajah Al-Harith. Jadinya Abu Bakar ini menghapuskan mereka dan memastikan ini dapat diteruskan, dan dia juga meluaskan kawasan pentadbiran Islam dengan menguasai kawasan yang asalnya dimiliki oleh kerajaan Bizantin dan juga kerajaan ini. Okay. Terusnya adalah zaman Umar. Zaman Umar ini saya fikir disebabkan oleh masa yang tak berapa nak cukup ni, jadi saya ringkaskan. Zaman Umar ini adalah zaman yang juga dianggap zaman yang sangat stabil. Jadinya dia ini mewujudkan undang-undang dan nilai toleransi di antara agama melalui dia punya urusan dengan golongan Kristian dan juga Yahudi. Jadi dianggap sebagai zaman kegemilangan. Okey, selepas daripada Umar, zaman Uthman dan zaman Ali ini adalah zaman yang dianggap zaman yang kurang stabil dalam masyarakat. Uthman sebagai contohnya, dia dianggap sebagai mengamalkan semangat nepotisme oleh dia punya orang yang anti kepada dia. Dan kemudiannya ekoran daripada itu akhirnya melalui hasutan daripada adik angkat dia telah dibunuh. Apabila Uthman ini dibunuh, dia digantikan oleh Ali. Tetapi Ali ini disebabkan dia ni dilantik dalam zaman yang tidak stabil, makanya dia menghadapi masalah untuk mendapat bai'ah sehingga telah menyebabkan masyarakat Muslim terbahagi kepada banyak kumpulan yang kekal sehingga hari ini disebabkan oleh pandangan dan persepsi mereka kepada peristiwa sejarah yang terjadi pada waktu tersebut. Jadi zaman yang dianggap sebagai zaman awal Islam. Jadinya selepas zaman awal Islam itu kita ada zaman yang mana zaman yang dikenali sebagai zaman kerajaan Muslim. Zaman kerajaan Muslim ini merujuk kepada zaman di mana orang-orang Islam mula kerajaan mereka sendiri, dan kerajaan itu kebanyakannya adalah ditubuhkan berasaskan kepada sistem monarki. Apa dia kerajaan Muslim ni? Boleh pada kerajaan yang diwujudkan sama ada di kawasan Tanah Arab, kawasan Semenanjung tadi, ataupun di kawasan Teluk Parsi, ada di di Afrika, kemudiannya lepas tu ada kerajaan Muslim di India sebagai contohnya, atau ada kerajaan Muslim di kawasan Asia Tenggara. Banyak kerajaan ini dan kebanyakan daripada mereka menggunakan atau bukan gelaran sultan. Jadinya kerajaan yang saya fikir mempunyai kesan yang sangat dominan dan signifikan kepada kita hari ini adalah kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah ini dikenali sebagai Semenanjung Anatolia. Kawasan Semenanjung Anatolia tu ni kawasan yang saya highlightkan ni. Kawasan yang menghubungkan di antara, yang terletak di tengah-tengah antara Eropah dan kawasan Asia. Jadinya kerajaan Uthmaniyah itu dia pada mulanya dia diasaskan di Anatolia, dan kemudian pada zaman kegemilangan dia terbang ke kawasan-kawasan yang lain yang meliputi kawasan di sini. Kawasan ini adalah kawasan yang dikenali sebagai kawasan Eropah Timur ataupun kawasan Balkan. Sebenarnya
Daulah Uthmaniyah juga berkembang ke kawasan yang dikenali sebagai Afrika Utara. Kawasan yang saya tanda ni, Afrika Utara ni semua di bawah Daulah Uthmaniyah kecuali kerajaan. Selain Daulah Uthmaniyah juga menguasai kawasan yang kita kenali sebagai Semenanjung Tanah Arak. Selanjutnya, Daulah Uthmaniyah juga menguasai kawasan di kawasan sini, kawasan Asia Timur kecil. Ini adalah kawasan yang dimiliki oleh Daulah Uthmaniyah yang membolehkannya mengawal jalan perdagangan yang penting di dunia, iaitu jalan yang dikenali sebagai laluan sutera dan juga jalan laut yang penting dalam laluan perdagangan di antara kawasan timur dan juga kawasan barat. Jadinya, Daulah Uthmaniyah ini adalah sebuah kerajaan yang menggunakan sistem monarki. Dan dia menjalankannya pada zaman Mehmed Al-Fatih dan juga zaman Sulaiman Al-Qanuni. Ini pada abad ke-15 dan juga pada abad ke-16. Jadinya Sulaiman Al-Qanuni zaman yang saya fikir zaman yang sangat penting kerana dia adalah zaman transisi dalam zaman Daulah Uthmaniyah. Ekoran daripada perkahwinan Sulaiman Al-Qanuni dengan perempuan daripada Rusia yang dikenali sebagai Roxolana. Roxolana ini adalah perempuan yang memulakan tradisi harem dalam Daulah Uthmaniyah, mana wanita mainkan peranan penting dan mempengaruhi sultan dalam urusan-urusan pentadbiran. Bila ada tradisi harem ni dan ditambah lagi dengan masalah politik, masalah ekonomi dan daripada orang Eropah, makanya Daulah Uthmaniyah mula menjadi kerajaan yang lemah. Daulah Uthmaniyah ni disebabkan dia ni adalah sebuah kerajaan yang sangat besar dan sangat kuat. Zaman kemudian sangat lama, dia bermula abad ke-16 hinggalah kepada abad ke-19. Ada satu zaman yang dikenali zaman tulip. Ini zaman di mana diorang ini cuba untuk menguatkan semua Uthmaniyah, meniru kerajaan barat. Tapinya dia tiru salah. Dia ingat orang barat itu dia maju bila diorang ni melihat kecantikan. Jadi ekoran daripada itu diorang ni tanam banyak tulip. Sebab orang tengok sekali berkaitan dengan Istanbul ataupun tentang seni bina Istanbul biasa diguna lambang tulip. Ini kerana pada zaman tulip ini diorang tanam tulip banyak-banyak di Turki ini, kawasan Daulah harap jadi akan membolehkan diorang ini mengembalikan kegemilangan Daulah Uthmaniyah. Tapi sebagaimana yang kita tahu, itu adalah gagal. Kemudiannya dia juga menghadapi masalah persaingan dengan kuasa barat. Ini merujuk pada Inggris, Rusia, kerajaan Itali, kerajaan Venice yang mulanya bersahabat dengan Daulah Uthmaniyah tapi kemudiannya telah meninggalkan Daulah Uthmaniyah. Jadinya Daulah Uthmaniyah ni sepanjang abad ke-16 hingga kepada kemudiannya Daulah Uthmaniyah ini dia jatuh ekoran daripada kekalahannya dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1918. Dalam Daulah Uthmaniyah pada tahun 1924 dan dalam sejarah Islam biasanya dia dianggap sebagai berakhirnya zaman kegemilangan sejarah masyarakat Muslim. Kejatuhan kebanyakan daripada sejarawan berpendapat tidak ada lagi kerajaan lain yang boleh menyaingi kegemilangan kerajaan Daulah Uthmaniyah ini. Jadinya itu sahaja penerangan yang saya fikir berkenaan dengan perkembangan Islam di Asia Barat. Perkembangan Islam di Asia Barat ni, apa yang saya nak student tahu adalah dia berlaku dalam tempoh yang sangat panjang. Dia bermula daripada zaman Nabi Muhammad, iaitu sejak daripada abad ke-7 hinggalah kepada zaman kerajaan Muslim yang terakhir dalam sejarah Islam ini pada abad ke-20. Jadi
Jadinya perkembangan Islam berlaku dalam tempoh yang sangat panjang, iaitu dalam tempoh 13 abad. Dan perkembangan Islam itu dia berbeza daripada satu masa kepada satu masa. Zaman awal Islam ini dia zaman di mana lagi berpegang kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Kemudiannya dalam zaman kerajaan Muslim ada pelbagai corak kerajaan Islam yang kita tak boleh pukul rata atau kita tak boleh anggap tak boleh kata dia ikut Islam, atau kita tak boleh kata dia orang ni kerajaan yang mengikut Islam. Tak boleh. Setiap kerajaan ini mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Jadinya untuk nak cover apa benda yang saya tinggal ni, nanti saya akan kongsikan slide dengan Dr. Yunus, dan Dr. Yunus akan panjangkan kepada pelajar. Jadinya kalau ada sebarang soalan boleh kemukakan melalui email atau melalui Dr. Yunus, nanti saya boleh kongsikan jawapannya. Saya rasa itu sahaja untuk penerangan saya hari ini. Saya sudahi kelasnya dengan supaya semua pelajar boleh faham dan juga boleh rujuk kepada slide dan juga video yang akan dibekalkan nanti. Kalau siapa-siapa ada soalan boleh kemukakan nanti melalui Dr. Yunus. Saya saja untuk ini, saya terpaksa hentikan untuk saya pergi ke kelas yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Dr. terima Yunus, saya kasih. serah balik kepada Dr. Yunus. Okey, baik. Terima kasih Dr. Nazira. Okey, para pelajar, itulah kelas yang disampaikan oleh Dr. Nazira. Banyak info dan juga maklumat yang diberikan. Harap-harap tuan-tuan dan puan-puan bukan saja mendapatkan ilmu daripada kuliah ini, tetapi rajin-rajinlah Google, ya. Sebab nanti insyaAllah Dr. Nazira akan sekali lagi memberikan kuliah untuk perkembangan Islam di Nusantara insyaAllah, ataupun perkembangan Islam di Malaysia sebagai rentetan ataupun kesinambungan daripada kuliah berkaitan dengan perkembangan Islam di Asia Barat. Kerana telah pun disebutkan di awal-awal tadi berkaitan dengan apa signifikannya kita melihat perkembangan Islam di Asia Barat itu, kerana hubungannya dengan perkembangan di Malaysia dari segi aspek sejarahnya agak rapat. Okey, untuk hari ini saya rasa itu saja kelas kita.